المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis di dalam sembahyang tahajudnya. Maka bersembah Siti Aisyah radhiyallahu anha, dan apa sebab engkau menangis? Dan sungguhnya telah mengampuni Allah Ta'ala bagi engkau akan barang yang terdahulu daripada dosa engkau dan barang yang terkemudian. Maka bersabda Nabi SAW, maka adakah tiada ada aku hamba yang banyak syukur. Menceritakan dia oleh Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Tuan-tuan muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah. Dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala jua, pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab Penawar Bagi Hati. Kita masih dalam bab yang kelima, pada menyatakan syukur, sambungan daripada perbincangan kita yang lepas. Disebutkan di sini bagaimana keadaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Khadir, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis di dalam sembahyang tahajudnya. Sembahyang tahajud ni sebagaimana yang kita maklumlah, mesti ada beberapa syarat. Sembahyang tahajud mestilah dilakukan selepas daripada tidur. Itu yang pertama. Yang kedua, sembahyang tahajud mestilah dilakukan selepas daripada solat Isyak. Walaupun dalam situasi kita jamak takdim. Kita dalam musafir contohnya, nak balik ke kampung hujung Ramadan. Hujung Ramadan nak sambut hari raya. Malam tu malam 27 pula. Lepas tu kitanya duduk atas jalan raya jam. Maka kalau kita berhenti semayang di masjid, semayang maghrib, kita jamak takdim, Isyak masuk dalam maghrib. Katakan maghrib pukul 7.30. Sekarang ni 7.25. Lepas daripada semayang maghrib, kita pun semayang Isyak. Sama ada tamam ataupun qasar, tak kisahlah. Kita jamak takdim. Kita pun semayang Isyak. Selesai semayang Isyak pukul 7.45. Ataupun pukul 8 lah. Kita pun berehat seketika di masjid, terlena. Bangun-bangun pukul 8.15. Boleh tahajud lah. Dia gitu syarat dia. Syarat dia mesti tidur dan juga mesti dilakukan selepas daripada semayang Isyak. Walaupun jamak takdim. Maknanya sepanjang malam tu kita boleh buat jamak kita boleh buat salat tahajud lah. Dan waktu dia sehinggalah naik fajar. Naik fajar sadiq, maknanya masuk waktu subuh. Panjang lah. Kalau kita duduk di hari-hari biasa ni, maknanya kita dah semayang Isyak dah tadi, satu syarat dah memenuhi. Satu lagi syarat, mestilah kita tidur. Tak kira lah tidur tu sekejap ataupun lama, asalkan tidur. Dah tidur, bangun daripada tidur, penuh syarat yang kedua. Maka bolehlah semayang sunat tahajud. Itu semayang tahajud. Macam mana? Tak ada tahajud lah. Dipanggil sunat lain, sunat mutlak dipanggil. Sebab syarat tahajud mesti dua. Baik. Kemudian semayang sunat tahajud, bila nisbah pada Nabi, dia adalah wajib.
Nisbah pada umat je sunat. Adapun pada Nabi wajib dan Nabi tak pernah tinggal. Tiap-tiap malam lah Nabi mengerjakan solat sunat tahajud ni. Adapun kita sunat je. Kalau wajib jawab dia pakat berdosa kita. Sebab apa? Sebab tak buat sembahyang sunat tahajud ni. Walaupun bangun tengok bola. Syekh Nuruddin dia pernah sebut, dia kata bangun tengok bola boleh. Tapi nak sembahyang 2 rakaat tak boleh, dia kata. Mana lagi besar sebenarnya bola dengan Tuhan. Bukan larang tengok bola, tapi biar ada masa untuk kita buat ibadat juga. Bola tu nak macam mana dah kita minat. Minat sangat-sangat dah. Baju pun tidak nama kita dah. Nama pemain bola juga. Ronaldo tulis belakang. Padahal kita Muhammad. Tapi nak beritahu sukanya kita pada bola. Tak apalah. Dah suka pada bola. Kena bangun pukul berapa? Pukul 3 pagi. Game dia, match dia main pukul 3 pagi. Di tempat kita. Maka bangunlah pukul 3 pagi, sembahyang dulu 2 rakaat sunat tahajud. Nak beritahu ibadat lebih besar bandingan kita tengok bola. Tapi ramanya gitulah, sanggup bangun untuk tengok bola ataupun buat kerja-kerja duniawi. Adapun solat kita tinggal, kita tak buat. Baik. Tu serba sedikit berkenaan dengan tahajud lah. Jadi Nabi ni tiap-tiap malam bila bangun sembahyang tahajud maka menangis Nabi. Menangis pula tidak menangis biasa-biasa. Menangis sampai basah janggut. Kita nak menangis pun payah dah kita. Sebab tu Nabi ajar kalau tak boleh menangis, fatabaku. Buat menangis dulu. Ajar-ajar diri kita ni biar boleh menangis. Menangis dalam ketika baca Quran, menangis ketika istighfar, menangis ketika sembahyang tu. Buat menangis dulu. Ajar-ajar diri kita biar boleh menangis. Lama-lama dengan harapan bila kita ajar diri kita ni jadi orang yang suka menangis, maka lama-lama dia mari menangis bila kita baca Quran, bila kita berzikir, bila kita istighfar dan sebagainya. Jadi Nabi ni menangis di waktu malamnya sehingga basah janggut baginda Nabi. Bila begitu, Aisyah duk tengok Nabi tiap-tiap malam bangun beribadat, dalam riwayat sebut hatta tatafattara qadamah, sehingga bengkok-bengkok kaki Nabi. Sebab apa? Qiyam lama. Bukan macam kita inna a'tayna dengan kul huwallah. Inna bagi 2. Inna a'tainakal kautsar, Allahu akbar. Lepas tu bangun rakaat kedua, fasalli li rabbika wanhar. Kalau boleh rakaat ketiga baru nak inna syani'aka huwal abtar. Tapi tak ada arah lah sebab dia 3 ayat je. Tu kita panjang sikit bising lalu kita. Panjang sungguh tu imam ni baca. Patutnya untuk imam kena kira lah makmum di belakang pandai sebab dia mengaji fiqh sikit sebanyak. Maka nak beritahu Nabi bila semayang di waktu malam sendirian, kita semayang sunat sendirian, maka Nabi baca panjang sehingga dalam riwayat sebut hatta tatawarrama qadamah. Ada sebut tatafattara qadamah, maknanya bengkok-bengkok kaki Nabi, betih Nabi. Akibat daripada lamanya berdiri salat. Lepas tu, kita nak baca, nak berdiri lama macam mana? Kita tak hafal Quran, letak Quran depan. Stand ada tu kan, beli je. Duk kira nak beli untuk masjid je. Beli untuk kita sekali di rumah. Niat untuk qiyamul lail, nak khatam Quran. Tiap-tiap malam qiyamul lail, sambung. Boleh jadi 2-3 bulan, khatam sekali. 2-3 bulan khatam sekali. Sebab apa? Baca tiap-tiap malam dalam solat bersambung-sambung. Tak boleh baca satu muka, separuh muka. Tak boleh separuh muka, bagi 3, bagi 4 dan sebagainya lah. Yang penting baca panjang. Sebab kita semayang sendiri-sendiri tu tak berkait dengan siapa-siapa.
Lain kalau sembahyang Jumaat nak kena rai makmum di belakang. Ni kita sembahyang seorang-seorang. Buka Quran, letak stand di depan, baca. Nak baca pula dia kata gagak-gagak. Dah siapa suruh tak mengaji. Nak salah kau siapa, lalai kita. Tu kita punya kecuaian, kena belajarlah supaya apa? Supaya kita boleh baca dengan lancar. Tak boleh daripada awal muqaddam, tak apa dah. Daripada amma yatasa sampailah kepada surah An-Nas. Sebulan khatam sekali, satu juzuk kita khatam tiap-tiap bulan. Cantiknya biar boleh khatam sebulan sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Tu pun lambat dah tu. 2-3 bulan sekali baru khatam. Lebihnya bertahajud di waktu malam ni dia adalah nurun fil qabri. Dia adalah cahaya di dalam kubur nanti. Kubur tak ada orang yang ada yang tahu apa? Yang kita tahu, kita dengar kubur ni cerah dak. Gelap zulumat, sempit pula. Tapi bagi orang yang bertahajud, kubur dia akan diterangi oleh Allah Ta'ala. Itu cahaya tahajud. Kita bangun duduk dalam gelap di waktu malam, Allah Ta'ala ganti kegelapan malam qiyam kita, tahajud kita tu dengan cahaya nanti di dalam kubur kita. Siapa tak nak? Terang benderang lebih daripada lapun ni lagi. Allah Ta'ala bagi terang benderang dalam kubur kita. Tak ada lah rasa takut. Maka kita duduk dalam keadaan terang. Ketika kita di dunia ni, kita duduk dalam keadaan gelap, bertahajud, beribadat di waktu malam. Tu Nabi duduk buat. Jadi Aisyah ni bila tengok Nabi bersungguh, buat amal ibadat, bertahajud di malam hari dengan panjangnya baca, kemudian menangis pula lagi, maka bersembah Siti Aisyah. Bersembah ni bukan angkat sembah depan agung dah. Bersembah ni maknanya bertanya. Gitu. Maka bersembah yakni bertanya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Asalnya kalimah Arab sayyidati. Kita Melayu panggil Siti. Tak apalah nak macam mana. Bersembah Sayyidati Aisyah radhiyallahu anha. Siapa Aisyah ni? Ahabbun nisa'i ilan nabi. Sekasih-kasih perempuan pada Nabi ba'da Khadijah. Selepas daripada Khadijah, perempuan yang paling Nabi sayang ialah Aisyah radhiyallahu anha. Anak kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan apa sebab, ini Aisyah tanya, dan apa sebab engkau menangis? Dan sungguhnya, dan yang kedua tu dengan makna walhal. Dipanggil wawul hal situ. Dan tu huruf waw sebutir je. Huruf waw sebutir. Cuma waw di situ bukan waw ataf. Dipanggil wawul hal. Dan apa sebab engkau menangis? Walhal, sesungguhnya telah mengampuni Allah Ta'ala bagi engkau akan barang yang terdahulu. Daripada dosa, apa barang yang terdahulu? Bayan dia dipanggil. Daripada dosa yang terdahulu tu maknanya dosa-dosa yang terdahulu. Dan barang yang terkemudian, yakni dosa-dosa yang akan engkau lakukan. Tengok, sebut perkataan dosa tu. Adakah Nabi-Nabi ataupun Rasul-Rasul ni melakukan dosa? Tidak. Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul maksum. Tuan-tuan mengaji dalam Usuluddin. Nabi dan Rasul semua sekali daripada Adam AS sehinggalah baginda Nabi kita Muhammad, semua Nabi adalah maksum. Walaupun kita duk baca kisah-kisah mereka ni nampak macam mereka tergelincir pada melakukan dosa. Nabi Adam AS, Allah Ta'ala kata, "Fala taqraba hadhihi syajarah." Jangan dekati. Adam AS siap makan lagi buah khuldi tu. Buah yang jadi larangan tu. Nampak buat dosa tu, langgar perintah Allah Ta'ala. Ulama kata, walaupun kita nampak itu macam dosa, itu dosa tu pada surah saja, pada kerangka je. Dia pada kerangka. Apatah lagi, Adam buat dalam keadaan dia lupa. Bila terlupa, Nabi sebut dalam hadis, rufi'al qalam, diangkat qalam, maknanya Allah Ta'ala
tak anggap dan tak tulis ia sebagai dosa bila dilakukan dalam keadaan lupa. Supaya kita hari 1 Ramadan terlupa. Yang hari tu kita dah bersahur pagi tadi. Tiba-tiba bangun pagi ataupun bangun pukul 12, pergi ke dapur ambil biskut makan. Kebetulan cuti 1 Ramadan, makan biskut habis 5 keping. Bini kita tengok duk mengunyah air, makan apa? Makan biskut. Pada masa tu bini sebut hari ni 1 Ramadan, kita pun berhenti segera. Lepas tu, yang dah masuk 4 keping, 5 keping tu, tak apa. Teruskan puasa, jadi puasa pada hari tu, tak perlu qada. Kecuali bini dah beritahu, ada dah dalam mulut ni telan lagi, tak ada apa-apa. Kena qada lah. Cuma nak sebutnya, tak dianggap sebagai satu kesalahan. Bahkan jadi puasa kita pada hari tersebut, walaupun kenyang habis 2 pinggan nasi, baru teringat, aku puasa hari ni. Puasa qada, puasa ganti, puasa fardu Ramadan dan sebagainya. Tapi kenyang dalam makan 2 pinggan dan nasi kandar, tak apa. Sebab apa? Dibuat dalam keadaan terlupa. Nabi Adam gitu. Allah Ta'ala pesan dah dia, jangan hampiri pokok ni. Tapi bila dah dihasut, dipujuk, dirayu, apatah lagi iblis kata, aku mari ni atas dasar nak menasihati ni. Dia guna perkataan nasihat. Kalimah nasihat. Tuan-tuan baca Quran, kamu bertemu. Iblis guna kalimah nasihat. Bila sebut nasihat ni, definisi nasihat, iradatul khair lil ghair. Orang yang menasihati ni, dia nak sesuatu yang baik tu berlaku juga pada orang lain. So, iblis kata, aku mari ni nak menasihati. Kalau engkau nak terus kekal dalam syurga ni, maknanya engkau kena makan buah ni. Yang tak boleh makan ni, sebab nak suruh engkau keluar daripada syurga. Jadi, kalau engkau nak kekal dalam syurga, maka kau kena makan buah ni. Itu yang Adam pun terlupa dah lah. Sebab apa? Dia mari atas dasar nak nasihat. Kan ada kan jenis penasihat apa? 25% ke apa? Nama apa dah? Misal kentok ke apa? Cuma nak sebutnya ialah dia mari atas nama penasihat. Sepatutnya nama penasihat ni yang dinasihati tu semuanya benda-benda yang baik berlaku. Kita dah ada kebaikan tersebut, kita nak orang lain pun jadi baik juga. Maka itu dipanggil nasihat. Setiap patah kalimah ayat yang kita bagi tahu pada orang tu, tu dipanggil nasihat. Kita nak orang lain juga jadi baik. Sebab tu Nabi adalah penasihat yang terbaik. Sebab setiap hadis dia semua nak orang jadi baik. Jadi nak sebutnya ialah, bila dah begitu, Nabi Adam AS buat, tu dosa tu dia panggil dosa pada surah saja. Pada kerangka je. Pada hakikatnya dia bukan dosa. Ataupun ulama kata, kalau kita takdirkan, kita andaikan, dia melakukan dosa juga. Ataupun Nabi-Nabi ni melakukan dosa juga. Fardu takdirlah ada dosa. Bahkan sebenarnya tiada. Kalau kita nak andaikan, ya aku ada dosa juga aku. Tu kalau kita andai, dia kata bahkan kata ulama tiada juga dosa. Kalau kita nak andai pun tak boleh. Kita nak andai nabi-nabi ni ada juga kok jatuh pada dosa. Nabi baginda Nabi kita Muhammad kan pernah buat satu perkara yang bini dia tak suka. Maka dia pun mengatakan makanan tersebut seolah-olah macam aku haramkan atas diri aku. Turun ayat Quran surah At-Tahrim, Allah Ta'ala tegur, ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah Ta'ala halalkan? Lepas tu Nabi duk buat dah. Adakah perbuatan tersebut dosa? Tak. Bukan dosa. Tu kalau kita fardu takdir, kita andai itu dosa pun, dia bukan dosa sebenarnya pada hak Nabi. Tapi kalau pada kita, dia adalah satu dosa lah. Bila kita melanggar perintah Allah Ta'ala. Sebab tu dalam ilmu akidah, kalau kita beriktikad dalam hati kita, dalam pegangan kita, Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul ni melakukan dosa, maka seseorang itu boleh murtad. Boleh terkeluar daripada agama Islam. Tu beringat,
Nabi-nabi ni tak akan jatuh pada dosa. Baik. Jadi dalam keadaan Nabi ni tak ada dosa ni. Allah Ta'ala ampun dosa dia sebelum. Dosa akan datang, Allah Ta'ala dah ampun dah. Tapi duk beribadat semayang malam sampai bengkok kaki, menangis pula tu. Kata Aisyah, kenapa sampai begitu ya Rasulullah? Dan sesungguhnya telah mengampuni Allah Ta'ala bagi engkau akan barang yang terdahulu daripada dosa. Dan barang yang terkemudian daripada dosa. Maka bersabda Nabi SAW menjawab pertanyaan Aisyah tu. Maka Nabi kata, maka adakah tiada ada aku hamba yang banyak syukur? Afala akunu abdan syakura? Tak boleh ke kalau aku nak jadi seorang hamba yang banyak syukur? Bahkan ulama kata, bahkan engkau adalah asyakur. Bahkan Nabi ni adalah hamba Allah Ta'ala yang paling banyak bersyukur pada Allah. Lepas tu menangis tu, menangis tu ulama tanggung. Menangis tu sebab apa? Bersyukur pada Allah Ta'ala. Tengok nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada dia. Besar-besar nikmat Allah. Apa dia? Salah satu daripadanya, Sayyidu waladi Adam. Dia adalah penghulu kepada segala anak Adam. Mari kemudian, mari akhir, tiba-tiba dia jadi penghulu. Yang kemudian mula-mula sekali Adam AS tak jadi penghulu. Yang mari kemudian pula, mana yang cucu, cicit, bawah-bawah dah, ujung dah. Dia pula Allah Ta'ala lantik jadi Sayyidu waladi Adam. Satu. Yang kedua, ulama kata Nabi syukur, nikmat yang besar ialah Nabi ni khatamun nubuwah. Khatamul anbiya wal mursalin. Dia adalah penutup kepada segala nabi. Dan diberi keistimewaan pula sebagai Sayyidu waladi Adam. Tu Nabi sebut dalam hadis, ana Sayyidu waladi Adam. Aku adalah penghulu segala anak Adam. Daripada situlah ulama kata boleh aja sebut Sayyidina dalam selawat kita, sama ada luar solat ataupun dalam solat. Ambil perkataan Nabi sendiri, meletakkan pada diri dia. Ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah penghulu. Maka kita, dah Nabi sendiri klaim diri dia adalah sayyid, maka tak salahlah kita beradab dengan baginda Nabi, letak Nabi ni di tempat dia, sesuai dengan tempat dia. Macam kita lah. Kita meletakkan seseorang itu berdasarkan kedudukan dia. Ni parking pengerusi kena ada. Padahal pengerusi tak aja mari pun. Tapi letaklah di bawah tempat bumbung parking tu. Ni parking pengerusi. Tak ada orang ambil. Sebab apa? Kita tahu kedudukan pengerusi ni orang besar lah dalam surau. Orang besar dalam masjid. Walaupun dia tak pernah jenguk masjid. Yang duk buat kerja tu AJK dakwah je. Yang duduk follow up ustaz-ustaz AJK dakwah je. Pengerusi mana? 2 kali setahun, hari raya haji dengan raya Aidilfitri adalah. Bucaklah dia di depan ni sebelum sembahyang hari raya tu. Saya sebagai pengerusi surau, pengerusi masjid dan sebagainya. Tapi nak beritahunya, kita diajak untuk meletakkan seseorang tu sesuai dengan kedudukan dia. Nabi dalam majlis saat datang penghulu kepada kabilah mana-mana, Nabi kadang-kadang bangun berdiri. Kadang-kadang panggil, suruh duduk di tempat yang sesuai. Itu maknanya Nabi meletakkan seseorang itu sesuai di tempat dia. Dalam masa yang sama, Nabi mengajar orang tersebut dalam keadaan tawaduk. Jangan pula, dah Nabi ajar gitu kan, kita buat satu barisan dalam beratur. Ustaz kau, AJK kau, siapa kau, beratur semua ambil makanan. Pas bila beratur ambil makanan, jemaah yang semayang di belakang lah roliknya beratur awal. Pengerusi duduk nombor 30. Ustaz nombor 50 beratur. Nak ambil makanan. Tu tak kena juga. Kita ambil pegangan gitu. Betul, Nabi suruh jadi macam orang biasa. Tu pada diri individu. Pada kita yang meraih, lain pula cerita dia. Nabi meraihkan sahabat-sahabat dia sesuai dengan kedudukan. Abu Bakar kedudukan dia lebih daripada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab banding dengan yang lain. Uthman bin Affan, Ali karamallahu wajah dan sebagainya. Sahabat yang 4 ni tak banding dengan sahabat-sahabat yang lain. Dia lebih daripada yang lain.
Al-Mubasysyirina bil Jannah, 10 yang dikhabarkan syurga. Lain dengan sahabat-sahabat yang lain. Tu sahabat apa? Baginda Nabi. Baginda Nabi dengan anak dia, Sayyidatina Fatimah. Sayyidatina Fatimah datang, masuk saja nak bertemu dengan Rasulullah, bangun berdiri dia, hormat anak dia. Dia meletakkan kedudukan anak dia tinggi di hati dia, mulia di hati dia. Fatimah masuk, terus dia bangun berdiri, sambut anak dia. Tu anak dengan ayah menyambut anak. Apatah lagi anak dengan ayah. Ayah masuk, anak buat duk tengok telefon. Anak patutnya lebih lagi lah buat pada ayah, sesuai dengan kedudukan dia sebagai seorang ayah ataupun sebagai seorang ibu. Jadi nak sebutnya ialah Sayyidina ni adalah ambil daripada perkataan Nabi sendiri. Nabi sendiri mengatakan bahawa dia adalah Sayyid. Maka tak salah lah kalau kita nak sebut di luar solat boleh, di dalam solat pun tak ada masalah. Cuma kita bila ada orang mari bagi tahu pada kita, Nabi sendiri larang dengan hadis la tusayyiduni fis salah. Kita pun dengar hadis gak kira dak lagi tu. 50 tahun duduk baca dalam tahiyat akhir, tahiyat awal kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mari seorang ustaz mengajar baca hadis tadi, tak baca adalah sayyidina itu. Padahal hadis tadi dihukumkan oleh ulama sebagai hadis maudhu', bukan hadis ya. Bila sebut hadis maudhu', dia bukan hadis. Dari sudut lurah pun ulama kata salah tu dari sudut lurah. Kalau betul Nabi sebut dengan makna jangan mensayyidinakan aku, Nabi akan guna waw bukan dengan ya. La tusawwiduni bukan dengan la tusayyiduni. Sebab dia daripada kalimah sada yasudu. Sada yasudu baru jadi la tusawwiduni kalau betul Nabi sebut. Maknanya Nabi tak sebut pun. Apatah lagi la tusayyiduni ni mukhalafah, tak serupa dengan kaedah dalam bahasa Arab. Apatah lagi dia memang dihukumkan oleh para ulama dengan hadis maudhu'. Bila hadis maudhu' tak ada lah larangan daripada Rasulullah. Bila tak ada larangan maknanya bolehlah kita buat. Membaca sayyidina di dalam salat ataupun di luar salat. Baik. Sebagai tanda beradab kita dengan baginda Nabi. Tak tergamuk rasanya nak panggil baginda Nabi ni dengan Muhammad saja. Sebagaimana tak tergamuknya kita bercakap dengan orang kalau tak berbahasa. Kita panggil tuan, kita panggil encik, kita panggil itu ini. Begitulah baginda Nabi sepatutnya lebih tinggi daripada orang-orang lain. Baik. Jadi itu di antara yang ulama sebut. Kenapa Nabi menangis ni? Teringat pada nikmat-nikmat besar yang Allah Ta'ala kurniakan pada dia. Jadi Nabi kata kepada Aisyah, tak bolehkah aku nak bersyukur, nak banyak bersyukur? Bahkan Nabi ni adalah orang yang sangat banyak bersyukur, asyakur. Menceritakan dia ini hadis ni oleh Ibnu Hibban di dalam sahihnya, dalam sahih Ibnu Hibban. Baik, habis itu. Dan ketahui olehmu bahawasanya syukur itu untuk menghasilkan syukur tu. Gitu, kena takdir dia. Bahawasanya syukur itu, yakni bahawasanya untuk menghasilkan syukur tu mesti berhimpun ia syukur daripada 3 perkara. 3 perkara baru berhimpun syukur yang sebenar-benar. Pertama dia kata ilmu. Pertama sekali kena tahu dulu. Kena kenal. Sebab tu al-ilmu muqaddamun alal amal. Tu ulama tak kaedah gitu. Ilmu mesti mendahului amal. Apa-apa amal pun mesti ilmu dulu. Nak semayang, kena ngaji dulu biar reti. Nak puasa, nak baca Quran, nak itu, nak ini, lalu ku ilmu dulu. Biar ilmu ajar kita macam mana cara nak buat. Baik, nanti dia akan perincikan. Ni dia bilang dulu. Pertama dia kata ilmu. Yang kedua kelakuan, syukur dengan apa? Dengan melalui kelakuan. Ketiga pekerjaan, yakni amal. Dia bilang dulu 3. Adapun ilmu ni huraian dia. Adapun ilmu maka bahawa mengetahui, yakni dengan yakin. Bila sebut ilmu mesti dengan yakin.
Dia tak nama ilmu kalau was-was, kalau syok. Tu bukan ilmu. Ilmu ni mesti yakin. Mengetahui, yakni dengan yakin, mengetahui apa? Mengetahui engkau akan bahawasanya segala nikmat itu daripada Allah Ta'ala. Tu letak situ dulu. Biar kita tahu bahawa semua nikmat itu adalah daripada Allah Ta'ala semua. Bawah tu ada ayat. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Ayat daripada surah An-Nahl ayat 53 tu. Yang tu boleh menjelaskan pada kita bahawa wa ma bikum min ni'matin. Apa-apa sahaja nikmat yang ada pada kamu, faminallah, maka ia daripada Allah. Walaupun nampak dia mari daripada fulan bin fulan, bulan-bulan duk dapat gaji, mari daripada mana? Bank negara, accountant negara bayar masuk dalam akaun kita, ataupun majikan kita, ataupun bos kita. Nampak pada zahirnya, pada hakikatnya siapa? Ilmu kita tahu Allah. Pada ilmu kita, kita tahu yang memberi ni sebenarnya adalah Allah. Yang datang hantar tadi siapa? Jiran tetangga kita. Orang sebelah rumah kita, awak mari apa? Datang bawa buah-buahan. Ataupun bawa nasi Arab dan sebagainya. Tu pada zahir fulan bin fulan. Pada hakikatnya ialah Allah Ta'ala. Biar hati boleh tembuh pergi situ. Bila hati boleh tembuh pergi situ, hati nampak tu. Nampak bahawa semua tu daripada Allah Ta'ala. Tapi kalau hati tak tembuh pergi situ, berhenti setakat makhluk. Bila berhenti setakat makhluk, dia terima kasih hanya pada makhluk saja. Hati tak bersyukur pada Allah Ta'ala. Padahal pada hakikatnya setiap yang mari pada kita tu adalah daripada Allah. Minallah ilallah billah wa ilallah. Minallah billah ilallah. Daripada Allah dan dengan Allah kepada Allah. Semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Tu ilmu. Tiada ada ia segala nikmat tu daripada yang lain, daripadanya, daripada Allah. Dan jika melihat engkau akan nikmat itu datang daripada makhluk, maka iaitu makhluk tu sebab jua. Sebab jua menzahirkan oleh Allah Ta'ala akan dia, akan nikmat tu daripadanya, daripada makhluk. Hakikatnya tiada ada nikmat itu melainkan daripada Allah Ta'ala. Itu ilmu. Biar tahu gitu. Bahawa nikmat tu adalah ibarat seperti apa? Seperti orang yang datang hantar pada kita tu. Ibarat seperti postman. Seperti postman datang hantar surat. Surat tu surat apa? Surat cinta. Kita buka, tengok dalam surat tersebut, dia tulis apa? I love you. Kita pun kata kepada postman, I love you too. Postman kata bukan saya. Tu silap tu. Maknanya kita kena tahulah siapa yang hantar surat ni. Oh, rupanya kekasih kita. Yang datang daripada jauh, rupanya bukan postman tu. Postman tu kerja dia hanya menghantar surat je. Kita tersilap, pergi terima kasih pada postman, pergi jatuh cinta pada postman, tak kena. Jatuh cinta pada makhluk, tu tak kena. Maknanya, biar kita tahu, dia mari daripada siapa. Pada hakikatnya, dia mari daripada Allah. Adapun postman tu, tolong hantar sahaja. Ayah kita ni adalah ibarat seperti postman. Duk bagi duit tiap-tiap hari pada kita. Zaman daripada kita kecil, nak duit belanja je, pergi minta dengan ayah. Bolehlah RM1, RM2, RM5, RM10 nak belanja, dia bagi. Tu ayah tu ibarat postman. Yang memberi sebenarnya pada kita, pada hakikat Allah Ta'ala. Adapun ayah tu ibarat orang tengah yang menyampaikan nikmat Allah Ta'ala pada kita sahaja. So jangan terhenti di nikmat tu ataupun di makhluk tersebut. Baik. Demikianlah dia kata engkau hadir. Hadir ni maknanya silaukan dalam hati.
Hadirkan di dalam hati, silaukan di dalam hati, perlihatkan di dalam hati, pada tiap-tiap mendapat engkau akan nikmat. Telah berfirman Allah Ta'ala tu, wa ma bikum min ni'matin faminallah, artinya dan barang yang ada pada kamu, apa dia? Bayan dia, daripada segala nikmat, maka ia nikmat tu datang daripada Allah Ta'ala. Artinya apa? Semua nikmat itu pemberian daripada Allah Ta'ala bagi kamu. Nampak yang bagi anak pada kita? Bini. Dia beranak. Kita pun terima kasih pada bini, sayang pada bini, terlupa. Di sebalik bini kita tu, Allah Ta'ala lah yang memberikan anak tu. Bini kita ni hanya sebagai postman saja, perantara untuk membolehkan kita ni ada anak saja. Jadi letak dalam diri kita, ajar diri kita, tahukan diri kita ni bahawa setiap yang memberi, setiap nikmat yang hadir dalam hidup kita ni semuanya daripada Allah. Bukan bermakna jangan terima kasih pada makhluk. Nak zahirnya duduklah dengan makhluk. Lisan berterima kasih, ucap terima kasih dan sebagainya. Hati nak biar tembus sampai pada Allah Ta'ala. Jangan hati serupa dengan zahir juga. Zahir duk terima kasih pada makhluk, hati pun setakat tu ialah berhenti. Tak nak. Hati biar boleh tembus, gi sapalah kepada musabbibul asbab tu. Mun'im yang hakiki tu, yang memberi nikmat yang sebenar tu. Biar boleh tengok sapa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap nikmat yang ada pada kita. Boleh sihat kita. Lepas daripada duduk di hospital seminggu, sihat kita. Nampak doktor dengan nurse ada rawat. Doktor duk mari cek tiap-tiap hari, nurse duk mari ubat pada kita tiap-tiap hari, bawa makanan kesihatan pada kita tiap-tiap hari. Akhirnya lepas 5 hari keluar kita daripada hospital. Adakah doktor dengan nurse itulah yang menyebabkan kita sembuh daripada penyakit? Tidak. Yang memberikan sembuh ataupun datangkan nikmat kesihatan tu adalah Allah. So zahir kita terima kasih pada makhluk, hati kita tembus melihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru nampak Allah Ta'ala. Baik. Tu satu, ilmu. Ajar diri kita gitu. Setiap nikmat yang kita dapat, biar hati kita boleh tengok di situ Allah Ta'ala. Satu. Dan ada pun kelakuan. Yang kedua, kena himpun. Yang kedua, dengan kelakuan. Yakni syukur dengan kelakuan. Syukur dengan kelakuan pula. Tadi syukur melalui ilmu. Ni syukur dengan kelakuan. Maka engkau suka cita dengan Tuhan. Gembira. Suka cita ni gembira. Suka cita dengan Tuhan, yakni gembira dengan Tuhan, dengan Allah yang memberi nikmat, serta engkau membesarkan akan dia, akan Allah. Membesarkan dengan makna memuliakan akan dia, akan Allah Ta'ala. Tahu Allah Ta'ala bagi nikmat tersebut, jiwa kita gembira dengan nikmat tu. Dengan Allah Ta'ala yang memberikan nikmat tu. So apa yang kita buat? Bila dah boleh nikmat, boleh anak seorang pula, anak yang ke-15 katakanlah. Boleh anak yang ke-15. Jiwa kita gembira. Gembira dengan Allah Ta'ala. So apa kita buat? Sujud syukur. Pergi ambil air semayang. Cari tempat bersih. Menghadap ke arah kiblat. Maka sujud syukur. Bila sebut sujud syukur ni mestilah nikmat yang baru. Setiap kali mari nikmat baru, sujud syukur. Bukannya tiap-tiap kali lepas mayang sujud syukur, tidak. Tiap-tiap datang nikmat baru sujud syukur. Tu syarat dia. Lepas tu pula sujud syukur ni juga boleh kita buat bila tertolak bala. Sama ada mari nikmat baru ataupun tertolak bala daripada kita, yang tu boleh kita sujud syukur. Lepas tu sujud syukur ni termasuk dalam ibadah, kena pastikan bersih lah. Berwuduk, kitanya mesti berwuduk, lepas tu mesti menghadap kiblat, mesti tempat yang suci. Tu. Kalau boleh sujud betul-betul, sujud betul-betul. Tak boleh sujud betul-betul, sujud atas steering. Kalau dalam kereta lah, tengok keadaan lah.
Kalau boleh sujud yang molek-molek sebagaimana sujud solat, sujud solat itulah yang terbaiknya. Kau dapat nikmat berita tu di mana? Dalam kereta. Orang call, pejabat call, kita dinaikkan pangkat. Kebetulan kita masa tu ada wuduk. Bersih kita, berwuduk 24 jam kita katakanlah. Bukan 24 jam, melampau sangat pula. Tapi boleh je 24 jam pun. Kita tidur sambil duduk. Ataupun habis wuduk, dia ambil wuduk balik. Habis wuduk, ambil wuduk balik. Ibarat macam 24 jam. Dapat berita tu dalam kereta, tengah bawa kereta. Maka pada masa tu juga kita nak berterima kasih pada Allah Ta'ala, nak sujud syukur. Sujud qada boleh. Qada boleh dalam kereta tu. Baik. Mana tadi? Sukacita dengan Tuhan, yakni hati kita gembira dengan Allah Ta'ala. Yang memberi nikmat tu. Serta engkau membesarkan, yakni memuliakan dia, memuliakan Allah Ta'ala, dan menghinakan akan diri engkau, dan menghinakan akan diri engkau. Menghinakan diri ni maknanya mengabdikan diri kita pada Allah Ta'ala. Tu dengan kelakuan tahu bahawa nikmat tu daripada Allah semua, maka hati kita biar boleh rasa happy dan gembira dengan Allah. Hati kita orang awam digak galik gak tak puas hati dengan Allah Ta'ala. Padahal dalam nikmat banyak tu, menyawa boleh, tapi yang kita nak je tak boleh lagi. Yang kita duk minta dalam solat, dalam doa je tak boleh haginya. Tapi nikmat lain banyak, duk boleh menafah, duk boleh duk boleh seduh udara, duk boleh bercakap, duk boleh makan itu ini itu, padahal nikmat semua pada Allah Ta'ala. Tapi hati tetap rasa kenapa lah Allah Ta'ala tak kabul doa. Padahal Allah Ta'ala ni kabul doa dengan cara dia, bukan dengan cara kita. Boleh jadi dia kabul doa kita dengan cara dia menolak bala daripada kita. Kita minta dianugerahkan itu ini. Allah Ta'ala nak terima doa kita bukan dengan cara kita nak. Dengan cara dia, maknanya dia boleh aja terima doa kita dengan cara dia tolak bala-bala. Bukan pada kita kadang-kadang. Kita minta untuk kita, Allah Ta'ala bagi kepada anak cucu cicit kita. Tolak bala daripada anak cucu cicit kita. Kita minta untuk kita, Allah Ta'ala tak kabul untuk kita. Dia bagi pada anak, bini kita dan sebagainya lah. Itu cara Allah Ta'ala. Bahkan kata Ibnu Atha'illah, saya sebut dah, bahkan kata Ibnu Atha'illah, kalau kita nampak pada zahir Allah Ta'ala tak bagi pun, Ibnu Atha'illah kata al-man'u itu, yang tak bagi itu, Ibnu Atha'illah kata ainul ata, itulah pemberian. Sebab mana ada orang lain yang boleh tak bagi? Tak ada campur tangan daripada orang lain. So yang tak datang juga, yang tak memberi kepada kita tu siapa? Allah Ta'ala. Itulah pemberian dia. Itu kata Ibnu Atha'illah. Kalau kita tak dapat duk minta, ya Allah, zawijni zaujatan thaniyah, ya Allah, kawinkan daku bini yang kedua. Tak dapat-dapat. Tak dapat-dapat. Tak dapat, itulah pemberian daripada Allah. Yang menegah kita tu siapa? Ada ke orang lain yang boleh menegah? Bini pertama kita kau yang menegah? Ataupun pak mertua kita, mak mertua kita kau yang menegah? Tak ada orang boleh tegah. La haula wa la quwata illa billah. Kita duk baca dah zikir tu. Maknanya tak ada siapa-siapa boleh campur tangan. Allah Ta'ala je. Maknanya tak dapat-dapat tu siapa? Allah Ta'ala lah juga yang bagi pada kita. Sebab tu kata Ibnu Atha'illah, al-man'u tu, yang terhalang tu juga adalah itulah ainul ata daripada Allah. Itulah ain pemberian daripada Allah Ta'ala. So tak dapat tu pun alhamdulillah. Dapat lagi alhamdulillah. Dapat lagi alhamdulillah. Tak dapat pun alhamdulillah. Cuma bezanya kedalaman alhamdulillah itulah. Bila betul-betul dapat, mesti pujian tu datang daripada lubuk hati yang paling dalam sekali. Terima kasih pada Allah. Macam Sayyidina Ali karamallahu wajah, saya pernah cerita. Sayyidina Ali bila orang tanya, engkau suka minum air sejuk ke ataupun air panas? Ataupun air yang suam. Kata Sayyidina Ali, aku suka minum air sejuk. Maka orang tanya, kenapa engkau suka minum air sejuk? Dia kata, kalau aku minum air sejuk, saat aku minum pada keadaan aku kehausan, maka kalimah pujian keluar di lisan aku jauh daripada lubuk hati aku yang paling dalam.
puas hati, saat-saat dahaga, boleh air batu kita minum. Allah, lega sungguh-sungguh dahaga tu. Maka keluar puji tu daripada hati yang paling dalam. Kalau minum air suam, hilang juga dahaga. Tapi dia tak seronok lah. Hilang dahaga, tapi tak seseronok minum air sejuk saat kita dahaga. Tu tengok Sayyidina Ali pilih. Dia bersyukur dua-dua. Air panas, air suam pun syukur. Terima kasih pada Allah. Alhamdulillah juga. Tapi nak banding dengan yang sejuk ni, yang sejuk ni lebih daripada dalam lagi. Maka dia milih untuk minum air sejuk sebab nak puji Allah Ta'ala yang paling dalam sekali. Sedalam-dalam hati dia nak puji Allah Ta'ala. Begitu. Kita lagi tambah lauk, lagi tak ingat Alhamdulillah. Nasi dengan telur pun tak ingat Alhamdulillah. Kanda agak lagi tak ingat Alhamdulillah lah. Keluar mulutnya sedawa saja. Tu kita. Adapun orang-orang yang arif billah, hati mereka duduk dalam keadaan berterima kasih, bersyukur pada Allah Ta'ala. Tu baik. Mana tadi? Dan ada pun pekerjaan. Ini yang ketiga. Ada pun pekerjaan. Ni syak ke? Syak dah? Ni stesen dia boleh berhenti ni. Molek dah berhenti di stesen. Jadi yang kedua tadi ialah kelakuan, maka engkau sukacita, yakni gembira dengan Tuhan yang memberi nikmat, serta engkau membesar, yakni memuliakan akan dia, akan Allah. Dalam masa yang sama mengagungkan Allah, menghinakan diri kita, yakni mengabdikan diri kita pada Allah Ta'ala. Itu dua dulu, ilmu dengan kelakuan. Akan datang satu lagi nak menyempurnakan syukur ni dengan pekerjaan. Pekerjaan ni iaitu amal kita, perbuatan kita. Bagaimana nak syukur pada Allah Ta'ala akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam wa ilmuhul atam.